Di sini Tijani Samawi menyatakan dalam kitab dia, Syiah hum ahlus sunnah. Ini kitab Arab. Syiah hum ahlus sunnah. Apa maksud dia? Syiah sebenarnya adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang dipanggil kita ni, ini bukan ahlus sunnah, ini nawasib, ini penentang yang memakai label ahlus sunnah. Ahlus sunnah sebenarnya Syiah hum ahlus sunnah. Apa kata At-Tijani Samawi? Perhatikan bagaimana dia membenci ahlus sunnah. Ustaz Halim Hassan menuduh Syiah menganggap ahlus sunnah sebagai nasibi dengan merujuk kepada buku karya Dr. Tijani As-Samawi yang berjudul Al-Syiah Hum Ahli Sunnah. Pertamanya, Dr. Tijani tidak menuduh seluruh ahlus sunnah sebagai nasibi atau pembenci ahlul bait. Dalam buku ini, muka surat 161, Dr. Tijani menulis, "Wabihaza yatabayyan bi anna aghlaba ahli sunnati wal jamaah kanu munharifin an aitrati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dengan ini jelaslah bahawa kebanyakan ahli sunnah wal jamaah menyimpang dari aitrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud penulis ialah berasaskan keterangan-keterangan yang dikemukakan, maka kebanyakan ahlu sunnah adalah menyimpang daripada ahlul bait. Kesimpulan itu dibuat atas keterangan, bukan pendapat pribadinya, dan bukan semua ahlu sunnah yang bersikap demikian. Kedua, hendaklah kita membaca dan menilai apakah keterangan-keterangan yang menyatakan kebanyakan ahlu sunnah membenci ahlul bait. Antara keterangan yang dikemukakan oleh Dr. Tijani As-Samawi dalam bukunya ialah ahlus sunnah menthiqahkan perawi hadis dari kalangan nasibi, iaitu pembenci ahlul bait. Dalam muka surat ke-159, Dr. Tijani As-Samawi menulis satu tajuk, Adawatu ahli sunnah li ahlil bait takshifu an huwiyatihim, iaitu perseteruan ahlus sunnah terhadap ahlul bait mengungkap identiti mereka. Walizalika tajidu ahlas sunnati wal jamaah yuwathiquna al muhaddithin idza kanu minal khawarij aw minan nawasib al uthmaniyah wa yattahimuna wa yuhinuna al muhaddithin idza kanu min syi'ati ahli al bait. Dengan demikian itu, nescaya anda dapati ahlus sunnah wal jamaah menthiqahkan ahli hadis dari kalangan khawarij atau nasibi di kalangan penyokong Osman. Mereka menuduh dan menghina golongan ahli hadis jika ia dari kalangan syiah ahlul bait. Jika kita menyemak kembali betapa ulama jarh wa ta'dil ahlus sunnah memuliakan para musuh ahlul bait sebagai perawi hadis thiqah. Misalannya, Haris bin Osman Al-Humthi dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah yang disusun oleh Nasiruddin Al-Albani, jilid ke-7, penerbit Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nashr wa Tawzi' Riyadh, cetakan pertama tahun 2002, buka surat 693. Wa Haris bin Uthman huwa Rahbil Humsi wa huwa thiqatun min rijalil Bukhari walakinnahu kana yubghidu Aliyan abghadahu Allah. Haris bin Uthman adalah seorang yang thiqah dan salah seorang rijal Al-Bukhari, akan tetapi ia membenci Ali, semoga Allah membencinya. Ini bererti ahlus sunnah seperti Imam Al-Bukhari mempunyai kepercayaan boleh mengambil agama daripada para pembenci ahlul bait, dan pembenci ahlul bait adalah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal karangan Al-Mizzi, jilid kelima, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1985, muka surat 572, pengarang menulis, waqala Abu Ubaid Al-Ajri an Abi Dawud sa'altu Ahmad bin Hanbal an Hariz
faqala siqatun siqatun siqatun. Abu Ubaid Al-Ajri meriwayatkan daripada Abi Daud berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang Haris, maka beliau menjawab, siqah, siqah, siqah. Demikian juga pembunuh Sayyidina Husain alaihi salam juga disiqahkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab yang sama, jilid ke-21, dalam muka surat 355, di bawah tajuk Umar bin Sa'ad, dalam muka surat 357, pengarang menulis, Waqala Ahmad bin Abdullah Al-Ajli kana yarwi an abihi ahadith waruya an-nas anhu wa huwa allazi qatala al-Husain wa huwa tabi'iyyun thiqatun. Telah berkata Ahmad bin Abdullah Al-Ajli, iaitu salah seorang ulama jarh wa ta'dil ahli sunnah yang hidup di kurun ketiga hijrah, merupakan anak murid kepada Ahmad bin Hanbal. Dia, iaitu Umar bin Sa'ad, meriwayatkan daripada ayahnya hadis-hadis dan masyarakat meriwayatkan hadis daripadanya. Dia adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain, tabi'in dan thiqah. Tidak seperti Yahya bin Ma'in, ulama hadis yang merupakan sahabat kepada Ahmad bin Hanbal, yang berkata, kaifa yakunu man qatala al-Husain thiqatun. Bagaimana mungkin orang yang membunuh Sayyidina Husain dianggap thiqah? Dalam muka surat ke-160, Dr. Tijani As-Samawi turut mendedahkan ulama yang dikenakan istilah solban fis sunnah atau tonggak di dalam Ahlus Sunnah, padahal hakikatnya ia adalah pembenci Ahlul Bait. Kama yaqul fi Ibrahim bin Ya'qub Al-Juzjani al-ma'ruf bi bughdihi li Ali alaihi salam. Antaranya ialah Ibrahim bin Ya'qub Al-Juzjani yang terkenal sebagai membenci Ali alaihi salam. Innahu kana Khuraizil mazhab, ay ala mazhab Haris bin Uthman ad-Dimashqi al-ma'ruf bin Nasb. Ia menganut mazhab Khuraizi, iaitu mazhab Haris bin Uthman yang terkenal sebagai Nasibi. Di dalam kitab Al-Thiqat, iaitu kitab yang menyenaraikan para perawi hadis yang thiqah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya Ibnu Hibban, cetakan pertama penerbit Majlis Ad-Dairah Al-Ma'arif Al-Uthmaniyah tahun 1973, jilid ke-8, muka surat 81. Pengarang menulis tentang Ibrahim bin Ya'qub bin Ishaq Al-Jurjani. Wa kana Khuraizil mazhab walam yakum bida'iyah. Dia menganut mazhab Khuraizi, bukanlah ahli bid'ah. Dalam nota katki terdapat catatan nisbah ila Haris bin Uthman al-Ma'ruf bin Nasb. Mazhab ini dinisbahkan kepada Haris bin Uthman yang terkenal sebagai Nasibi. Dalam muka surat berikutnya, pengarang menulis Ibrahim bin Ya'qub adalah ilaihi wa kana sulban fis sunnah hafizan lil hadith, seorang tonggak sunnah, pemelihara hadis. Justru itu, ulama jarh wa ta'dil ini cuba memperkenalkan para pembenci Ahlul Bait atau Nasibi sebagai tonggak Ahlus Sunnah yang sebenar. Dr. Tijani As-Samawi kemudian menceritakan beberapa tindakan atau aksi yang dilakukan oleh golongan Nasibi berasaskan kebencian terhadap Ahlul Bait. Dalam muka surat 162, Dr. Tijani As-Samawi menceritakan seorang yang bernama A'mash meriwayatkan hadis At-Tair yang berkaitan dengan fadilat Ali bin Abi Talib. Beliau kemudian diusir keluar dari masjid dan tempat duduknya dicuci. Kisah seperti ini boleh didapati dalam kitab Tazkiratul Huffaz karangan Az-Zahabi, jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Alimiyah Beirut, buka surat 965, di bawah tajuk Ibnu Saqqa. Dalam muka surat berikutnya, pengarang menulis, wattafaqa annahu amla hadith at-tair falam tahtamilhu nufusahum fawathabu bihi wa aqamuhu wa ghasilu mawda'ahu. Pada suatu hari beliau menulis hadis at-tair,
Namun orang ramai tidak dapat menahan diri mereka lalu menyerang beliau. Mereka mengangkatnya dan membasuh tempat duduknya. Justru itu golongan Nasibi amat membenci orang yang meriwayatkan fadilat Ali bin Abi Talib walaupun daripada kalangan Ahlus Sunnah sendiri, sehingga tempat duduknya dihitung sebagai najis dan perlu dicuci. Ya betul, saya masuk masjid Syiah, dia mop. Wahai saya pakai stocking. Bukan saya tak pakai stocking. Dia mop. Ahlus Sunnah adalah najis. Dr. Tijani menceritakan para pembenci Ahlul Bait juga menghalang pengkebumian jenazah Imam At-Tabari kerana mensahihkan dan menghimpunkan hadis Ghadir Khum yang sampai ke tahap mutawatir. Kisah ini dicatat dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnu Athir, jilid ke-7, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, Beirut, cetakan pertama tahun 1987 Masihi, muka surat ke-8. Pengarang menulis bab Zikru wafati Muhammad ibn Jaririn At-Tabari, memperingati kewafatan Muhammad bin Jarir At-Tabari. Wa fi hadhihi sanati tuwfiya Muhammad ibn Jarir At-Tabari, sahibut tarikh di Baghdad, wa mauliduhu sanata 24 wa 200. Pada tahun ini wafatlah Muhammad bin Jarir At-Tabari, penulis kitab sejarah di Baghdad. Beliau lahir pada tahun 224 Hijrah. Wadufina lailan bidarihi li'anna al-'amata ijtama'at wa mana'at min dafnihi naharan. Dikebumikan pada waktu malam di rumahnya dikarenakan masyarakat awam telah berhimpun untuk menghalang pengkebumiannya pada waktu siang. Wadda'au alaihi rafda. Mereka menuduh beliau sebagai Syiah Rafidah. Dr. Tijani juga menceritakan kisah ulama Ahlus Sunnah bernama Imam An-Nasa'i yang dipukul sampai mati kerana menulis hadis keutamaan Ali bin Abi Talib. Kisah ini banyak diceritakan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Misalnya dalam kitab Tabaqat Al-Syafi'iyah Al-Kubra, karangan Imam Subki, jilid ke-3, penerbit syarikat Faisal Isa Al-Babi Al-Halabi, Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabi, muka surat 16. Pengarang menulis waqad ikhtalifu fi makani mautin Nasa'i fasahih annahu ukhrija min Dimashq lamma zakara fadail Ali. Telah berselisih tempat kematian Imam An-Nasa'i. Yang sahih ialah beliau diusir dari Damsyik tatkala menyebut keutamaan Ali bin Abi Talib. Qila ma zalu yudafi'una fi khisyatayhi hatta ukhrija minal masjid thumma humila ila ramlah wa tuwaffiya biha. Dikatakan mereka terus memukul dua telurnya sehingga dikeluarkan dari masjid, kemudian dibawa ke Ramlah dan meninggal dunia kerana itu. Dr. Tijani menceritakan kisah golongan Ahlus Sunnah yang membuat rusuhan dengan mengada-ngadakan unta dan Aisyah. Kisah ini tercatat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Ibnu Katsir, jilid ke-15, penerbit Hijr, cetakan pertama tahun 1998 Masihi, muka surat 344. Summa dakhalat sanatu salasin wa sittina wa salasimi'ah. Kemudian masuklah tahun 363 Hijrah. Anna jama'ata minas sunnati arkabul mra'atan wa sammauha Aisyata wa tasamma ba'duhum bitalhata wa ba'duhum bizubair. Sesungguhnya jemaah dari Ahlu Sunnah menunggangkan seorang wanita yang mereka namakan sebagai Aisyah dan mereka menamakan yang lain sebagai Talhah, manakala seorang lagi Zubair. Wa qalu nuqatilu ashab Ali bin Abi Talib. Mereka berkata, kami memerangi para pengikut Ali bin Abi Talib. Faqutila minal fariqaini khalqun kathirun wa athatil ayyaruna fil baladi bil fasadi wa nahbil amwali wa qatl rijal thumma ukhiza jama'atun minhum faqutilu wa sulibu. Terbunuhlah ramai orang dari kedua-dua golongan. Golongan bersenjata membinasakan negeri, merampas harta dan membunuh laki-laki. Kemudian sekumpulan daripada mereka ditangkap, dibunuh dan mayat disalib. Kesimpulannya,
Pengarang buku Asy-Syiah Hum Ahlus Sunnah, iaitu Dr. Tijani As-Samawi, tidak menuduh Ahlus Sunnah sebagai nasibi atau pembenci Ahlul Bait. Namun ia hanyalah penyataan masalah atau problem statement hasil dari keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh beliau dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri.